Hello glowy girls, glowy guys. Dalam video kali ini kita ada perbincangan yang sangat serius. Kenapa saya panggil serius? Sebab soalan ini kerap diajukan dan pernah saya bagi jawapan secara diselit di dalam video lain. Tetapi dalam video ini saya nak bincang secara spesifik. Bagus atau tidak menggunakan pencuci muka yang mengandungi AHA dan BHA. Pencuci muka yang mengandungi AHA, BHA ni memang sering ditanya dan menjadi kontroversi. Ada orang kata boleh pakai hari-hari sebab kesannya sangat bagus untuk kulit. Kulit rasa best, kulit rasa cerah, kulit rasa kekotoran tu semua hilang. So pakai hari-hari, siang, malam, kulitnya rasa best katanya lah ya. Ada satu pihak lagi kata tak boleh pakai hari-hari sebab kandungan AHA BHA itu sejenis exfoliant iaitu ejen pengelupasan. Jadi apa-apa yang bersifat pengelupasan tak seeloknya, tak baik untuk pakai hari-hari. Kalau pakai hari-hari nanti kulit kering, bila kulit kering ada muncul masalah-masalah lain yang mengiringi kulit kering. Contoh, jerawat boleh mengiringi kulit kering. Contoh lagi kedutan, garis-garis halus dan kulit yang mengelupas, rasa tegang. Itu semua boleh mengiringi masalah kulit yang kering. So, perbincangan kali ini saya nak berlaku adil lah. Nak tengok daripada pelbagai perspektif. Apakah okey atau tak okey memakai pencuci muka yang ada AHA dan BHA. Baik, mari kita tengok beberapa contoh dulu produk yang ada AHA dengan BHA. Yang popular sudah tentunya adalah pencuci muka Hada Labo. AHA, BHA itu memang tertulis dengan besarnya pada produk tersebut, pada label, pada permukaan produk tersebut dan dikatakan boleh dipakai hari-hari lah kata pengeluar produk itu kan. Kalau saya jadi pengeluar produk pun saya suruh pakai hari-hari, barulah cepat habis boleh beli baru kan. Satu lagi adalah yang hari ini saya bawa contoh yang juga tidak kurang disebut-sebut oleh glowy girls, glowy guys sekalian adalah Wardah White Secret Facial Wash Natural AHA. Disebut sini AHA tetapi sebenarnya di dalamnya ada AHA dan BHA. Biar saya bacakan ya. Ada lactic acid itu AHA. Ada salicylic acid itu BHA. Ada glycolic acid itu AHA. Jadi di dalam ini ada 2 AHA dan 1 BHA. Ini cara kita baca tau. Baik, sebelum kita nak bincangkan boleh ke tak boleh ke, saya mahu anda faham satu istilah dalam video ini iaitu apakah itu bahan aktif dan apakah itu bahan bukan aktif ataupun bahan tidak aktif. Bahan aktif atau dalam bahasa Inggerisnya active ingredient adalah satu istilah yang tidak asing untuk mereka yang biasa dengan skincare. We will always hear people say ataupun seller akan cakap bahan ini atau produk ini mengandungi bahan aktif sekian. So apa maksud bahan aktif? Bahan aktif adalah bahan yang mana menjalankan kerja yang dijanjikan. Yang dijanjikan kat mana? Pada label produk, pada marketing produk tersebut, pada brosur produk tersebut. Kalau tengok website dia, kalau dia janjikan sesuatu, contoh mencerahkan, adalah satu bahan aktif yang membantu untuk mencerahkan. Kalau dia kata menghilangkan atau menanggalkan sel kulit mati, adalah bahan aktif yang menjalankan kerja tersebut. Now, satu lagi sifat bahan aktif ialah ia mestilah satu bahan, usually chemical ingredient, yang memberi kesan fizikal kepada kulit. Kalau kita tengok secara mikroskopik ya, memang berlaku perubahan. So kalau sebut tanggalkan sel kulit mati, bahan aktif tersebut memang kalau kita tengok sel kulit kita, dia memang boleh tanggalkan sel kulit mati. Kalau dia mempercepatkan kitaran sel kulit, kalau kita tengok betul-betul pada sel kulit kita, bahan aktif itu memang boleh mempercepatkan kitaran sel kulit. So itu adalah bahan aktif. So bahan aktif is a very strong ingredient actually, dan kalau nak digunakan dalam produk, dia ada dos tertentu yang dibenarkan, terutama pada produk yang disebut over the counter. Over the counter ni nama pendek dia OTC. Produk OTC kalau beli ada dos-dos bahan aktif yang dibenarkan sebab kita tak perlu jumpa doktor, tak jumpa farmasis untuk beli produk tersebut. Kita boleh masuk kedai, ambil dan beli. Tapi untuk
produk yang mana kita jumpa doktor dan doktor bagi kepada kita, ada kemungkinan yang mana bahan aktif produk tersebut lebih tinggi daripada bahan aktif yang mana terdapat pada produk OTC. So bahan aktif ada dia punya peratusan dan peratusan itu diterjemahkan dalam susunan ingredient ataupun ramuan bahan-bahan yang selalu terdapat pada label produk. Jadi, kembali kepada produk yang saya perkenalkan tadi yang ini kan. So, apakah bahan aktif dia? Kita tengok label. Dia sebut dekat sini, lift away, mengangkat kekotoran, impurities, ya, saki-baki, benda-benda asing untuk mendapatkan kulit yang lebih bright, ya. Dan apakah yang menjalankan kerja itu? Sudah tentu bahan aktif di dalam ini iaitu lactic acid, glycolic acid dan juga salicylic acid. Jadi 3 bahan ini adalah bahan aktif dalam produk ini. Lawan kepada, pelengkap kepada bahan aktif adalah bahan tidak aktif ataupun inactive ingredient. Semua produk akan ada inactive ingredient walaupun dia tidak menjalankan kerja-kerja yang dijanjikan seperti mana pada label produk, tetapi dia penting juga sebab macam kalau kita tengok drama atau filem, ya, ada watak utama itu adalah bahan aktif. Ada watak sampingan, tak kisahlah watak sampingan tu mungkin komedi sikit ke, mungkin penceria suasana ke, watak sampingan tu umpama ni macam inactive ingredient. Inactive ingredient atau bahan tidak aktif ni dia ada macam-macam jenis dan macam-macam fungsi. Ada yang berfungsi untuk membantu supaya produk itu dapat tekstur tertentu. So kalau kita tengok setengah produk kan, ada yang tekstur lotion, ada yang tekstur berminyak, ada yang tekstur krim, ada yang tekstur gel. Apa yang menyebabkan semua tekstur ini berbeza-beza? Ada bahan tidak aktif yang membantu membentuk konsistensi bahan. So ada juga yang pelarut, solvent nama dia. Ada humectant, ada emollient, ada occlusive, ada air. Air tu, aqua tu sejenis solvent. Dia pelarut. Dia membantu semua bahan-bahan yang kita nak buat ni tadi masuk dalam produk, dilarutkan, boleh bercampur bersama. Ada pengawet, ya, mengelakkan daripada produk itu berlaku kulat, rosak, ya. Ada juga buffer ataupun pH adjuster. pH adjuster ni adalah bahan yang mana bila kita masukkan dalam satu produk membantu mencapai tahap pH tertentu yang mana kulit boleh terima. So, penting ke tidak bahan tidak aktif? Penting sangat-sangat kerana dia melengkapkan fungsi bahan aktif, ya. Sebagai contoh produk ini tadi. Apakah bahan tidak aktif dalam ini? Banyak sangat. Kita ada aqua. Itu paling biasalah kita jumpa kan. Ada aqua, ada banyak sangatlah. Fragrance pun ada juga, ya. Ada orang takut sangat dengan fragrance, tapi fragrance ni kuantiti tertentu okey je sebenarnya. Kalau sensitif tak apa, jangan pakai. So semua bahan-bahan tidak aktif ini melengkapkan fungsi produk ini, menjadikan produk ini seumpamanya. Kita tak boleh kata bahan tak aktif tu tak penting atau tak menjalankan fungsi. Without the bahan aktif, boleh jadi bila anda memakai produk yang ada bahan aktif, dia akan menyengat, memedihkan, memberi iritasi pada kulit. So, dia perlu digandingkan. Baik, pencuci muka dengan bahan aktif, terutama yang disebut AHA, BHA, elok atau tidak dipakai setiap hari. Ini perbincangan kita pada hari ini secara pokoknya lepas kita faham apa itu bahan aktif dan tidak aktif. So kalau tanya kepada saya, AHA, BHA ini rugi sangat-sangat kalau dipakai pada pencuci muka. Kenapa? Sebab pencuci muka ni sifatnya dipakai secara ataupun dalam tempoh jangka masa yang pendek. Paling panjang pun mungkin 1 minit. Siapa yang pakai pencuci muka lebih daripada 1 minit tu memang nak mencederakan dan merosakkan kulit namanya, ya. I usually use facial cleanser for the length of 45 second. That is the most, ya. Itu paling panjang. Now, bila kita sebut tentang pencuci muka adalah wash off product. Wash off maksudnya letak dan dibersihkan. Wash off product. So, wash off product ni kerana dia bersifat sementara dan fungsi utamanya adalah mencuci kekotoran harian. It's not deep cleansing. It's surface cleansing. It's mild cleanser. Sepatutnya lembut. Jadi, pendapat saya tidak menggalakkan menggunakan pencuci muka AHA, BHA secara harian kerana dikhawatiri boleh mengeringkan kulit.
sangat mengeringkan kulit. Lebih-lebih lagi ada yang bagi tahu dia pakai pagi, petang setiap hari, ya. Mungkin pada minggu pertama, minggu kedua tak alami lagi kekeringan kulit tu. Masuk minggu ketiga, keempat, sebulan, 2 bulan anda akan nampak kesannya terhadap kulit. Jadi, apakah cadangan saya? Kalau boleh nak pakai AHA BHA, lagi bagus kalau pakai dalam bentuk leave on produk. Leave on ni produk yang kita pakai, kita tak bersihkan, kita tinggalkan dia dekat atas kulit. Contoh, toner, essence, serum, moisturizer, semua ini adalah leave on produk. Kalau tadi wash off, dibersihkan. Ini tak payah bersihkan. Dan dalam situasi AHA BHA, sebab ia bukan sejenis cleanser harian, dia adalah bahan ejen pengelupasan. Lebih bagus digunakan dalam bentuk leave on produk agar dia boleh tanggalkan sel kulit mati. Sel kulit mati ni kita tak nak tanggalkan hari-hari, kita nak tanggalkan 2-3 hari sekali cukuplah, ya, kerana kalau kita buat hari-hari memang mengeringkan kulit, ya. 2-3 hari sekali cukup, ya. So, jangan membazir duit bagi saya membeli pencuci muka yang ada AHA BHA. It is a better investment if you find produk yang ada AHA BHA dalam bentuk leave on produk, terutama sekali toner. Dan rukunnya, protokolnya, toner yang ada AHA BHA pakailah berkala, seminggu sekali, 2 kali lah biasanya, 2 kali ke 3 kali. So macam mana kalau anda yang dah beli pencuci muka dengan AHA BHA? Macam mana tu? So saya galakkan ada pencuci muka yang sekunder, secondary cleanser. So gilir-gilirkanlah penggunaannya dengan pencuci muka yang ada AHA BHA ni, ya. Kerana kesan jangka masa panjang itu yang kita tak nak. Saya tak nak kulit anda kering. I want your skin to be in good condition, ya. Baik. So kesimpulan daripada kami di Glowy adalah senang saja. Pencuci muka dengan AHA BHA lebih baik jangan pakai setiap hari, digilirkan dengan pencuci muka yang lain sekiranya tak nak buang yang itulah, ya. Atau lebih baik lagi pilih pencuci muka tanpa AHA BHA, light or gentle cleanser, kemudian lebih baik pakai toner yang ada AHA BHA untuk kegunaan mingguan. Jelas kan? Jelas? Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.